Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi. Hari ini tepat waktu. Sama lagi dengan Quote of the Day bersama dengan Atok dari Kota Baru, Quote of the Day. Selamat pagi. Apa khabar orang Malaysia? Wah, orang Malaysia. Apa khabar orang Indonesia? Kakek-kakek. Kakek-kakek. Apa khabar orang Thailand? Sawadee-kap. Oh, hai, sawadee-kap no. Apa khabar orang Brunei? Abang-abang, dayang-dayang. Apa khabar orang Sabah? Orang Sarawak kami tu. Salam tu Hasam ayahku. Waalaikumsalam San. Apa khabar? Apa khabar orang Filipino? Filipin. Filipin. Apa khabar sahabat-sahabat kita di Bangladesh? Bangladesh pun pandai cakap Melayu sekarang. Sudah faham dah. Dah beribu-ribu yang datang Malaysia balik cakap Melayu. Cakap Melayu. Apa khabar orang Kemboja? Orang Kemboja. Itulah rakan-rakan sahabat kita. Sahabat-sahabat kita semua. Quote of the Day hari ini. Sesungguhnya mati dan kiamat itu dekat. Seram dengar. Salam Tok. Mau terus kerja dulu Tok. Silakan San. Silakan. Kerja sebagai satu ibadah. Norliza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya khabar baik aja. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Quote of the Day kita hari ini, sesungguhnya mati dan kiamat itu dekat. Kenapa dekat? Dekat ni sebab kita tak tahu. Itu rahsia Allah. Mati dan kiamat ini rahsia Allah, kita tahu. Bila kita tak tahu, kita letak dekat lah. Bila dekat senang kan? Because can be anything happen, anytime. Boleh jadi bila-bila masa. Boleh jadi malam ni, boleh jadi besok, boleh jadi tahun depan, boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 100 tahun, boleh jadi 1000 tahun lagi. Tak ada siapa yang tahu. Nobody knows. Nobody knows. Jadi kita ambil yang paling dekat. Besok lah. Besok. Mati dengan kiamat besok. Kita ambil yang paling dekat. Sama ada kiamat atau mati. Sama je lah. Tapi kiamat itu ada dua. Kiamat yang besar dan kiamat yang kecil. Kiamat kecil itu kematian. Kiamat yang besar tu kiamat yang sebenar-benarnya lah. Itu kiamat yang benar. Kiamat yang besar tu habislah orang. Habislah. Pesan Imam Ghazali. Yang paling dekat di dunia ialah kematian. Itu pesan Imam Ghazali. Yang paling dekat di dunia ini ialah kematian. Very near. Wah, paling dekat. Dan yang paling jauh di dunia ini ialah masa lalu. Masa lalu. Sudah lepas dah. Itu yang paling jauh di dunia. Masa lalu. Allahu Akbar. Yang paling besar di dunia ini nafsu. Nafsu yang besar. Nak pangkat besar. Nak harta banyak. Besar juga. Semua nak besar. Rumah nak besar. Kereta nak besar. Bini tak nak besar. Semua besar. Semua besar. Yang paling ringan di dunia meninggalkan solat. Auzubillah min zalik. Orang meninggalkan solat sudah seolah dia tidak ada rasa apa pun. Tidak ada rasa apa pun dia. Pada dia orang. Itulah orang yang meninggalkan solat. Yang paling berat di dunia ialah amanah. Amanah yang kita pikul, jawatan yang kita pegang. Adakah kita amanah? Itu yang paling berat. Sebab ramai orang tidak mampu mengekalkan amanah itu. Dan yang paling tajam di dunia adalah lidah. Lidah manusia, lidah tak bertulang. Yang paling tajam di dunia ialah lidah. Itulah Quote of the Day kita hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Bersama dengan Atok. Tajuk kita ialah
Kematian itu hampir, sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat. Kita tak kisah, mati itu pasti. Tetapi yang lebih penting ialah kita kena soal diri kita. Adakah persiapan kita sudah lengkap? Itu yang penting. Yang pentingnya apa persiapan kita, preparation kita. Macam kita nak pergi memancing. Apa persiapan kita? Takkan nak pergi memancing bawa cangkul? Tak betul, tak betul. Takkan nak pergi memancing tak bawa apa-apa pun. Tak ada umpan, tak ada jorang, tak ada. Mesti ada peralatannya. Sebab nak pergi memancing, kita nak dapatkan ikan. Sama juga kita luasa ibadah. Sebab apa kita beribadah? Sebab nak dapat syurga. Begitu juga bagi orang yang nak memanjat gunung. Mesti pakai kasut yang sesuai. Kalau gunung Everest, Gunung Kinabalu sejuk, mesti pakai baju yang tebal. Dan fitness, kita kena sihat. Nak panjat gunung kita kena sihat. Lutut tak boleh goyang-goyang. Nanti tak boleh turun. Begitu juga dalam soal ibadah. Kita nak sampai ke kemuncak. Persiapan kita kepada kematian dan juga kepada kiamat. Apa persiapan kita? Itu yang penting. Yang penting, yang lebih penting. Mati dengan kiamat itu pasti. Tak payah risaulah. Coming. Will be coming. Tak risau. Tapi kita risau, aku masih lagi belum bersedia. Ditakdirkan besok hari terakhirku atau hari ini, apa akan jadi kepada kita? Cuba renungkan. Cuba muhasabah diri. Assalamualaikum, ombak pantai. Jangan berumah di tepi pantai kalau takut dilambun ombak. Jangan berumah di tepi pantai kalau takut dilambun ombak. Tajuk kita hari ini, kematian dan kiamat itu dekat. Apa persiapan anda? Cuba kita renungkan. Duduk sorang-sorang, melihat langit yang biru, atau melihat gunung yang jauh, atau melihat pokok yang hijau, hutan, melihat sawah, atau melihat bangunan-bangunan, atau melihat kereta berkeliaran kalau orang Kuala Lumpur tengok, atau di kampung tengok kehijauan. Apakah persiapan kita sudah cukup? Ombak pantai, semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. InsyaAllah, amin. Atau sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa persiapan kita? Adakah sudah cukup? Itu janjinya. Mati itu pasti. Kematian akan datang tiba-tiba. Apakah kamu masih berfikir untuk selalu menikmati di dunia? Dunia ini tempat kita nak meninggal. Itu satu hakikat. Ramai orang lupa ni. Yang kau beli tu beli ni, buat tu buat ni, beli tu beli ni. Kau ni macam orang tak nak mati. Kita selalu dengar kan orang kata macam tu. Kau ni macam tak nak mati. Beli tu beli ni, beli tu. Ini semua nak tinggal ni. Beli barang emas banyak-banyak apa semua. Bini beli barang emas banyak-banyak. Akhir sekali siapa yang dapat? Bini muda yang dapat. Kalau meninggal lah. Itulah. Jadi kematian akan datang tiba-tiba. Apakah kamu masih berfikir untuk selalu menikmati dunia? Menikmati dunia. Masih lagi tak nak fikir hal akhirat. Masih lagi nak fikir hal dunia. Nikmat dunia. Sedapnya tidur sampai terlepas subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedapnya tidur sampai tak solat. Allahu Akbar. Ruginya. Nikmat dunia. Seronoknya tengok TV. Sampai tak buat apa pun. Allahu Akbar. Nikmat dunia banyak. Pergi melancong. Habis ribu-ribu melancong. Umrah tak buat. Haji tak buat. Adakah kita selama mana kita nak menikmati nikmat dunia? Sedangkan nikmat dunia itu akan selesai habis. Sementara akan habis. Akan ditinggalkan. Akan hancur. Lebur. Bukan setakat hancur. Lebur. Tengok apa yang berlaku di Turki. Apa yang berlaku di Turki itu adalah satu notification, satu notis kepada kita. Bangunan tinggi hancur begitu saja. Berjuta harga bangunan itu. Dan yang terhimpit, yang mati, beribu-ribu yang mati. Ya Allahu Akbar. Berat kan? Doa dulu tu. Doa dulu. Okey, kita doa dulu, baca surah Al-Fatihah. Doa kita ialah baca surah Al-Fatihah. Dan kita niat doa kita ini kita sampaikan pahalanya, insya-Allah ada pahalanya
kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, baginda, semua para rasul-rasul. Kita baca ini sampai pada rasul-rasul, para nabi-nabi, 140,000 nabi. Sampaikan semua ya Allah. Dan kepada kedua ibu bapa kita, semoga sampai pahala Al-Fatihah sampai kepada kedua bapa kita, sampai kepada suami atau isteri, isteri, anak-anak, cucu-cucu, menantu, rakan-rakan, sahabat, guru-guru, jiran-jiran. Rakan-rakanku of the day bersama dengan Atuk yang selalu mengikuti program Atuk, dan orang yang selalu mengikuti YouTube Atuk sentiasa mendengar. Semoga menerima pahala Al-Fatihah yang Atuk baca ini. Yang kita sama-sama baca ini. Rakan-rakan yang mengikuti YouTube Atuk, mendengar sedikit sebanyak dan mendapat pencerahan dalam sesuatu perkara, dapat meneruskan sebuah kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Amin. Amin. Atuk redha semua apa yang berlaku. Dan akhir sekali, kita berharap semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah ini kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua yang terkorban di Turki, dan kepada yang masih hidup dan juga yang telah mati. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Tiada apa yang tinggal di dunia, hanya amalan yang kita bawa. Ombak pantai, benar sekali. Tu kat mana ni? Kat bengkel. Belakang rumah, kat bengkel lah tu. Hari ni ambil background bengkel sikit. Selesa sikit tu kat bengkel ni. Buka. Kat bengkel ni lah bengkel tu. Okay, tu. Tajuk kita hari ni, Quote of the Day bersama dengan tu. Mati dan kiamat itu dekat. Mati dekat. Kita harus ingat, walaupun kita baca surah Al-Fatihah, dan kita sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda, kepada rasul-rasul, nabi-nabi, seperti mana kita sebutkan tadi, kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup, yang telah mati semua. Apa fadilatnya? Anda tahu tak? Pahala yang kita sampaikan itu. Mereka bergembira menerima pahala Al-Fatihah yang kita baca. Seluruh alam kubur. Seluruh alam kubur. Dan fadilatnya, apabila kita meninggal nanti, ahli-ahli kubur akan ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai si fulan bin si fulan. Engkau telah banyak baca Al-Fatihah. Setiap hari baca Al-Fatihah kepada kami semua. Ahlan wa sahlan, selamat datang ahli kubur. Dia kenal kita. Semua ahli kubur kenal kita. Itulah kehebatannya kita membaca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada semua ahli kubur. Tapi bagi orang yang tak pernah baca apa-apa ayat Al-Quran, tak pernah sedekah apa-apa untuk ahli kubur, kita pergi ke kubur tak ada orang tegur pun. Masuk kubur orang tak kenal pun. Tak kenal. Orang tak kenal. Macam kita pergi kampung orang tak kenal. Tak kenal. Tapi kalau kita selalu buat kebajikan, satu-satu kampung nama sudah keluar dah. Atuk selalu bagi nasi. Atuk selalu bagi tu. Siapa dia Atuk ni? Maka satu hari datanglah Atuk. Ini Atuknya. Allah wassalam tu. Macam itulah. Bila kita meninggal, orang ahli kubur kita akan ingat kita. Akan menyambut kehadiran kita ke alam kubur. Itulah kelebihan orang yang membaca surah Al-Fatihah, dan pahalanya agar dihadiah, disampaikan kepada semua rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang telah meninggal dunia. Besar kan? Ahli kubur menerima kita dengan seadanya. Betul lah Naliza. Dia happy, dia gembira. Kedatangan orang yang selalu sedekah ayat Al-Quran, pahala-pahala kepada mereka. Jadi tak rugi. Apa yang kita buat itu tak rugi. Adalah banyak kebaikannya.
Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk, mati dan kiamat itu dekat. Dekat. Apakah tanda-tanda kematian itu dekat? Bagi seorang hamba Allah, kematian itu dekat apabila rambut sudah putih, daripada hitam jadi putih. Tak lama dah tu. Gigi daripada cantik penuh, habis semua tak ada. Atau ada jarang-jarang. Tak lama dah tu. Mata daripada terang benderang, sekarang kena pakai cumi mata. Tak lama dah tu. Tak lama dah tu. Janggut dulu hitam, sekarang putih. Tak lama dah tu. Tak lama tu. Tengok tangan, dulu tegang, sekarang berkedut. Tak lama dah tu. Itu tanda semua tu. Tanda. Dulu boleh angkat air 1 baldi, sekarang tak kuat dah. Itu tanda tu. Dulu boleh berjalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sekarang 100 meter je. Itu tanda tu. Itu tanda tu. Dulu boleh buat kereta pergi Kuala Lumpur ulang alik tak ada hal. Sekarang sampai Kuala Kerai pun dah kena berhenti dah. Itu tanda tu. Tanda tu. Itu semua tanda. Dulu ingat, semua ingat barang letak di mana, semua ingat. Sekarang mulai lupa dah. Letak mana? Tak mana? Letak mana? Itu tanda tu. Itu tanda. Jadi banyak tanda-tanda bagi orang yang sudah tua. Kematian itu sudah dekat. Jangan kata aku umur 60 sehat, lambat lagi mati. Aduh. Lambat lagi mati. KNBJ. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apa khabar KNBJ? KNBJ. Kematian dan kiamat. Jadi bagi manusia mudah. Bagi manusia mudah nak kenal kematian itu, tak jauh dah dekat dah. Tengok kalau umur 30 dah dekat dah tu. Umur 40 dah dekat lah. Umur 60 very near. 63, that is the turning point. Rasulullah umur 63. Rasulullah kata umatku, umur hayat hidupnya di antara 60 dengan 70. Jadi siapa yang umur 50, 60, be ready. Siapa yang 63 lebih tu, you are expired already. Expired already. KNBJ, baik-baik je. Alhamdulillah, terima kasih. Syukur sangat. Syukur sangat. Jadi kematian itu pasti. Seperti mana Tok beritahu peringkat awal tadi. Kita tak perlu risau kepada hari tua kita, kematian kita, kiamat. Tapi kita perlu risau apa persiapan kita untuk akhirat. Adakah sudah ready? Are you ready? Hai. Are you ready? Itu ya tu duduk tu. Baik-baik je. Terima kasih. Liza, sudah hampir dengan kematian. Solat sebelum dan solatkan. Solat sebelum dan disolatkan. Yang takutnya disolatkan. Selalu pergi masjid, kita di belakang imam. Kali ni pergi masjid, kita di depan imam. Itulah Noliza. Itulah ombak pantai. Kematian itu pasti. Syurga dan neraka itu pasti. Amin. YNBJ, ya Tok Mat, usia umur dah subsidi. Nabi SAW 63. Samalah kita. Samalah kita. Tanda-tanda kematian itu sudah jelas KNBJ. Ada semua dah. Semua tanda dah ada dah. Semua tanda. Uban, mata tak terang, telinga kurang dengar, mulut makan tak sedap saja, hidung tak apa nak bau, badan letih, kulit pun dah berkedut, itu lutut mulai sakit, bergoyang. Itu tanda kematian lah tu. Jangan tunggu tak masuk hospital aku lagi ni. Tunggu hospital baru nak mati. Mana boleh? Tanda kematian sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Tanda kematian itu KNBJ dah ada. Cuma kita tidak menganggapkan itu sebagai satu tanda. Ini yang susah ni. Kenapa takut kepada kematian? Takutlah tu. Persiapan belum siap. Kenapa belum siap persiapan? Leka tu. Duk main benda lain tu. Masa untuk solat apa semua. Ada seorang ustaz kata, kalau kita boleh peruntukkan masa 24 jam itu, 1 jam khusus untuk beribadah, sudah memadai sebagai permulaan. Minimal lah tu. Minimal 1 jam. Dia kata 1 jam itu betul-betul untuk beribadah. Ya Noliza, semua orang nak
ke syurga tapi amalannya belum sempurna, na'udzubillah min zalik. Itu yang merisaukan kita. Bila sebut nak syurga. Samalah orang kata, siapa nak rumah besar, banglo, nak tinggal rumah besar? Saya. Siapa kena buat kerja 24 jam siang malam? Tak ada orang angkat tangan. Yang pasti amalan yang kita bawa ombak pantai. Amalan yang kita bawa. Sangat dekat. Kematian itu begitu dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Jika telah tiba, tidak akan pernah ada untuk menunda walaupun 1 detik sekalipun. Apabila sudah tiba masanya, tidak ada ketundaan lagi. 1 detik sekalipun. Tidak ada yang boleh menghalaunya. Sekalipun seluruh manusia di bumi berusaha menghalaunya, kematian, maka kembalilah dengan jiwa yang hanif. Firaun nak lari pada kematian. Masuk dalam piramid semua. Akhir sekali hanya digigit nyamuk, mati. Nyamuk datang dari mana lah seekor. Habislah dia. Mati juga dia akhirnya. Mungkin juga. Jadi persiapan kita itu yang penting. Jadi sekurang-kurangnya yang pertama sekali kita selalu ingatkan kematian. Apabila kita ingat kematian, terus ingat kepada ibadah. Ingat kepada kematian, terus meninggal perkara maksiat. Itu yang digalakkan. Kita ingat kepada kematian. Amat digalakkan. Kita kena ingat kematian sebab kita nak adjust nafsu kita. Kita nak adjust apa tindakan kita. Amal makruf, nahi mungkar. Kita nak buat adjustment di situ. Apabila kita teringat kepada kematian, sudah pasti kita amal makruf. Fokus kita. Dan sudah pasti kita nahi mungkar. Kita buang yang mungkar. Sudah pasti. Sebab apa? The keyword is kematian. Kematian. Selalu sebut kematian. Jangan takut kepada kematian. Sebab kematian itu pasti. Kematian pasti. Persiapan kita. Kematian itu dekat. Bahkan sangat dekat. Tak ada seseorang yang tahu kapan ia menghampiri kita. Oh, kapan? Rakan kita di Indonesia, kapan? Dia tahulah kapan. Kapan akan menghampiri kita kematian? Ya, bro. Dan ketika waktu itu telah tiba, seseorang tak seorang punya bisa menghindarinya. Tiba bila sampai waktu itu, enggak bisa siapa pun menghindarinya. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Tajuk kita hari ini, Quote of the Day hari ini, sembang-sembang pagi. Hidup adalah helaan nafas di mana suatu saat akan kita hembuskan untuk yang terakhir kalinya. Kematian sesuatu yang dekat. Hidup ini hanya bernafas. Bila nafas kita yang terakhir? Allahu Akbar. Hebatnya. Bila nafas kita yang terakhir datang? Bila? Mengingati mati akan melembutkan hati. Mengingati mati ini akan melembutkan hati kita. Hati kita keras. Bengkeng. Marah kepada suami. Marah kepada isteri. Marah kepada mak bapak. Keras. Cuba kau ingat. Kau cakap kasar ni. Nanti mati kau besok. Mati kau besok. Mengingati mati akan melembutkan hati. Dan menghancurkan ketamakan terhadap dunia. Ini yang berat. Tamak. Tamak ke dunia. Tamak dunia. Sanggup berhutang. Itu yang paling berat. Dan yang paling berat lagi, tamak dunia, sanggup rasuah, sanggup menipu. Itu yang paling teruk. Kalau tamak di dunia, beli dengan duit sendiri, okeylah, not bad. Tapi kalau tamak di dunia, terpaksa berhutang. Cari hutang. Kerana apa? Nak beli kereta baru. Contoh. Yang lama dah ada dah. Nak beli kereta baru. Itu pun dah berat dah. Tapi yang paling berat ialah tamak kerana nak sesuatu di dunia, sanggup rasuah dan sanggup menipu dan berbohong. Untuk mengejar jawatan. Agar boleh jawatan. Tipu pun tak apa. Na'udzubillah min zalik. Haram orang yang memegang jawatan dengan tipu. Gaji yang diterima. Haram. Haram, bro. Kita hembus nafas. Belum tentu dapat tarik nafas. Kembali tanpa izin Allah. Izin Allah. Hembus boleh. Tarik tak boleh. Itulah KMBJ. Itulah. Macam mana nak buat rasa malas beribadat? Padahal dah tahu dah. BZ.
Abang Z macam mana nak buat rasa malas beribadat? Padahal tahu dah. Macam mana? Abang Z pertama sekali ialah banyak beristighfar. Rasa malas beribadat itu berkait dengan dosa. Percayalah kata tu. Dia berkait dengan dosa. Dosa masih tebal. Sama ada dosa sentiasa kita buat setiap hari, ataupun kita dah jadi baik lama dah, tapi dosa lama belum lagi diampun oleh Allah SWT. Bagi orang yang sudah kurang dosa, sudah tidak ada dosa, dan tidak melakukan dosa-dosa baru, tidak timbul soal ibadat itu malas. Tidak timbul. Ini beza. Beza. Bagi orang yang taubatnya diterima, dan dia tidak melakukan dosa yang baru, maka tidak timbul lagi rasa malas ibadat. Tidak timbul. Dia bangun pukul 3 pagi, dia solat dengan baik. Mungkin badan rasa letih, badan rasa penat, of course lah, mengantuk ada. Tapi boleh bangun dengan perasaan, dengan kuat, dengan luri. Boleh bangun. Itu beza. Sedikit berkongsi. Jadi banyak beristighfar. Dan banyak berdoa kepada Allah supaya ringankan ibadat. Ringankan. Sebab malas itu sebahagian daripada sahabat syaitan. Ringankan. Dan sedekah. Masa Z sedekah tu, Abang Z sedekah tu, niat, ya Allah, sedekahku ini semoga ringankan ibadahku. Ibadah yang lain. Kena minta. Abang Z minta dengan Allah, insya-Allah. Bagi orang yang ringan beribadah, beruntunglah dia. Dia sudah berada di landasan yang betul, di mana dosanya sudah diampun oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kita hembus nafas. Beletu dapat tarik balik. Amin. Ada visi tutup. Ada visi tutup. Ada visi. Ada visi emisi. Ingat mati je. Bangkitlah dari lamunan dini hari. Lain macam KLBJ. Ingat Alhamdulillah, aku hidup lagi. Jom pergi solat. Macam tu. Ni bangun pagi. Allah, letihnya. Tidurlah. Itu syaitan lah tu. Siap masa berzikir. Amin. Non Liza, benar sekali siap masa berzikir. Fiz, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam Fiz, apa khabar? Tajuk kita hari ini, mati dan kiamat itu dekat. Perbanyakkan kalian mengingati pemutus kelazatan. Sedap ayat dia, lembut. Pemutus kelazatan, lazat dunia. Mengingati mati akan melembutkan hati dan menghancurkan ketamakan terhadap dunia. Jangan tamak kepada dunia. Apabila tamak kepada dunia, mungkin boleh memudahkan kita terjebak dengan dosa. Hari ini adalah kehidupan dan besok adalah kematian. Umar Al-Khattab kata, hari ini kehidupan, besok kematian. Apabila kematian, tidak ada kehidupan lagi. Kena ingat. Dalam kehidupan ada kematian. Tapi dalam kematian tidak ada kehidupan. Dalam kehidupan ada kematian. Tapi dalam kematian tidak ada kehidupan. Dalam alam barzah, kita tak makan lagi. Tak makan roti canai, pizza, KFC, nasi lemak, lempeng. Tak ada. Dalam alam barzah tak ada makan lagi. Bermakna kehidupan di dunia tidak ada di alam barzah. Di alam barzah tak ada solat, tak ada baca Quran, tak ada lagi. Tak ada ambil wuduk, tak ada. Berzikir, tak ada. Tak ada dah dalam barzah. Tapi dunia kita ada solat. Tak solat dosa. Di alam barzah tak ada pangkat. Ketua pengarah, jaga. Tak ada pangkat. Di dunia ada pangkat. Dalam alam barzah, pangkatmu hanya tersangkut di batu nisan. Engkau berada dalam bumi. Alam barzah tak ada pangkat. Ketua pengarah, Perdana Menteri, Agung, whatever lah. Tak ada. Semuanya masuk dalam tanah. Alam barzah tidak ada kehidupan di dunia. Tidak ada lagi pakaian wangi-wangi. Tidak ada lagi kereta besar. Tidak ada lagi rumah besar. Tapi alam barzah juga. Alam barzah ada tanda-tanda kehidupan keduniaan. Kuburnya luas, kuburnya bercahaya, kuburnya sejuk. Hasil daripada amalan dia di dunia. Amalan di dunia. Ya, Assalamualaikum Fiz. Terima kasih. Amin. Matinya anak Adam itu putus amalan di dunia. Ombak pantai. Benar sekali.
Matinya anak Adam itu putuslah amalan di dunia. Putus. Sahabat putus. Suami isteri putus. Putus dengan dunia. Putus dengan dunia berarti putus dengan ibadat. Semua putus. Semua putus. Tak ada apa lagi. Tak ada mengundi-mengundi, tak ada. Ceramah-ceramah tak ada. Hari ini saya, esok turun. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Bukan mengata siapa-siapa. Tak ada. Tamat dunia. Tak ke mana pun. Tamat ke dunia. Tak ke mana pun. Tak ke mana. Tak bawa kubur. Kak Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nah. Apa khabar? Yang lepas masa lalu. Hari ini kehidupan. Hari esok belum tentu. Buat kita. Walaupun esok masih ada. Amin. KMBJ. Orang lama bercakap. Betul lah tu. Betul lah tu. Cantik sangat. Ya, Kamsida, Cici, apa khabar? Apa khabar? Terima kasih banyak. CEO TDT Official. Salam, Cici. Wah. Apa yang kita sayang, semuanya terputus. Putus. Putus. Jadi kalau nak sayang, sayang betul-betul di dunia. Kalau nak sayang sesiapa, sayanglah sekarang. Kalau dah mati, tak ada guna lagi dah. Tak ada guna lah. Kalau nak sayang, sayang sekarang. Jangan main-main. Jangan nak tak nak. Buat betul-betul. Abang Zek. Ketawa Zek. Terselit juga Tok Mat terbaik. Terselit juga Tok Mat terbaik. Abang Zek. Macam itulah. Jadi, hari ini adalah kehidupan. Dan besok adalah kematian. Maka beramallah, wahai anak Adam. Beramallah, wahai hamba Allah. Beramallah, wahai wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya jadi PM, besok menyetur. Itu semua tak ada alam barzakh. Janji tak buat, Allahu akbar. Janji dicepati kan. Munafikun. Kesian dia. Dia kena bertaubat. Kalau tidak, dia akan diseksa di api neraka. Na'udzubillah min zalik. Bantu tu, tat screen sahabat duha semua. Semoga dirahmati Allah. Terima kasih. Terima kasih Cici. Tajuk kita hari ini, yang dekat itu mati. Yang dekat itu kiamat. Yang besar itu nafsu. Yang berat itu amanah. Yang mudah itu berbuat dosa. Yang panjang itu amal soleh. Dan yang indah itu saling memaafkan. Saling maafkan. Orang yang bertakwa, syurga menanti. Orang bertakwa melakukan 3 perkara. Ini penting kepada kita. Penting kepada kita. Orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa ialah orang yang memaafkan orang lain. Walaupun sebesar mana salah pun. Maafkan. Maafkan. Jangan tinggal satu titik hitam pun. Maka dia terdiri daripada orang yang takwa. Orang yang bertakwa banyak sedekah dan infak di jalan Allah. Itu orang bertakwa. Terutama semasa ketiadaan harta dan benda, dia masih lagi infak. Masih lagi. Orang yang miskin berinfak. Itu orang bertakwa. Itu orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ialah orang yang mengutamakan solat daripada aktiviti-aktiviti yang lain. Syaitan selalu menemani pendosa. Amin, benar. Cari ilmu dan amalkan untuk bawa bekal. Kak Nah, benar sekali. Cari ilmu untuk bawa bekal. Mendengar. Maafkan semua ya. Masya Allah. Abang Zek. Masya Allah. Yang pendek, yang berat itu amanah. Yang besar itu nafsu. Yang dekat itu mati dan kiamat. Yang panjang itu amal soleh. Kenapa yang panjang disebut amal yang soleh? Sebab tadi, rakan kita putuslah amalan anak Adam itu bila dia meninggal dunia. Apabila dia menjadi mayat, maka 3 akan ikut ke kubur. 3 perkara akan ikut ke kubur. Pertama, harta. Kereta besar. Bini besar pergi ke kubur. Tapi balik. Yang kedua, keluarga dan sahabat pergi ke kubur, balik. Yang ketiga, amal ibadat kita pergi ke kubur. Amal soleh kita pergi ke kubur. Amal soleh akan masuk dengan kita dalam kubur. Amal soleh setia. Amal soleh lah. Rakan kita yang sehidup semati. Di dunia dan di akhirat. Selama-lamanya. Sayangnya amal soleh kepada kita. Apa itu amal soleh? Solat kita.
Apa itu amal soleh? Puasa kita. Apa itu amal soleh? Zakat kita. Apa itu amal soleh? Haji kita. Apa itu amal soleh? Sedekah kita. Apa itu amal soleh? Baca Al-Quran kita. Apa itu amal soleh? Zikir kita. Apa itu amal soleh? Berbakti kepada orang tua. Allahu Akbar. Itulah amal-amal soleh di antara yang akan masuk ke liang lahat bersama dengan kita. Masuk ke liang lahat bersama dengan kita. Bini comel? Tak, bini comel. Teriaklah 2 hari. Lepas tu bini nikah dengan orang lain. Suami handsome? Tak juga. Suami handsome paling belakang tu Tina duk panggil dah. Kereta besar? Kereta besar. Bini muda pakar. Habis. Rumah besar? Anak-anak duduk. Habis tu apa yang tinggal dunia? Dunia tinggal dunia he. Dunia he. Dunia he. Tak ada apa. Sebab itu, apabila orang itu mati, dia minta dengan Allah supaya dihidupkan 1 hari saja. Allah tanya, kenapa kau nak hidup 1 hari? Ada apa yang kau nak buat dengan aku jika aku hidupkan 1 hari? Aku akan beribadah. Aku akan beribadah. Aku akan sedekah semua hartaku. Beribadah. Aku akan jadi orang yang baik. Bukankah rumah kau besar, kau tak nak balik ke rumah kau? Tidak. Bukankah isteri kau cantik, handsome, ramping? Bukankah kau nak pergi peluk dia? Tidak. Bukankah kereta kau besar, kereta kau laju, kau nak bawa dia? Tidak. Habis tu apa kau nak buat? Aku nak beribadah. Aku nak sedekah. Rahsia sudah buka. Kita yang hidup tak nak sedekah, tak nak beribadah. Mati baru nak. Allah kata, I'm sorry. The time is out. Now, sekarang kau sedang di soal siasat. Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Allahu Akbar. Itu menakutkan kita. Seriau bulu umur menakutkan kita. Bila sebut Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari akhirat, hari pembalasan, hari pembicaraan, Judgment Day. Baik dibalas dengan baik, walaupun sebesar zarah. Buruk dibalas dengan buruk, walaupun sebesar zarah. Allahu Akbar. Sebanyak mana pun, Liza, sebanyak mana pun dendam seorang, belajarlah memaafkan orang di sekeliling kita. Amin. Maafkan. Maafkan. Ya, batu tutup tatap skrin sahabat Duha semua. Semoga dirahmati Allah. Amin. Terima kasih banyak. Yang belum follow Atuk di TikTok, sila follow. Yang belum subscribe YouTube Haji Mak Atuk, tolong subscribe. Tolong subscribe. Ada video-video di sana kita uploadkan. Quote of the day hari ini. Sema-sema pagi hari ini, tajuk kita ialah mati dan kiamat itu dekat. Dekat itu fleksibel. Maybe tonight, maybe tomorrow, maybe next week, maybe next month, maybe next year, maybe next 2 years, maybe next 10 years, next 100 years, maybe next 1,000 years. We don't know. Itulah rahsia Allah. Itulah rahsia Allah. Jadi, yang panjang itu amal soleh. Yang panjang itu amal soleh. Amal soleh ini akan bersama dengan kita di alam barzah. Amal soleh inilah akan melindungi kita. Amal soleh inilah akan berdamping dengan kita di dalam kubur. Amal soleh inilah akan memberi cahaya kepada kita. Amal soleh inilah akan melebar luaskan kubur kita. Amal soleh inilah akan mengakunkan kubur kita. Amal soleh begitu setia dengan kita. Begitu setia dengan kita amal soleh. Jaga amal soleh. Buatlah jadi seorang yang soleh. Amal soleh banyak ke pahala. Banyak ke pahala. Banyak ke pahala. Amal kita. Dan yang indah itu saling memaafkan. Sungguh indah. Kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kepada kita. Yang indah dan dekat. Yang indah dan dekat. Yang indah itu solat. Yang dekat itu mati. Yang indah itu solat. Indah dan dekat. Yang indah itu solat. Dan yang dekat itu mati. Indah hanya orang yang kenal mak nikah. Hanya cinta yang sejati boleh mendalami di lubuk hati. Wah, lain macam. Solat itu indah, yang indah itu solat. Tak indah pun tu solat penat, solat berat, solat tu. Itulah orang tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Sedangkan solat itu indah.
Yang indah itu solat, yang indah. Yang nikmat itu solat. Yang tenang itu solat. Yang happy itu solat. Yang kegembiraan seharian kita itu solat. Kata Imam Ghazali, yang indah dan dekat. Indah itu solat. Indah itu solat. Jadi apabila kita sudah menjiwai solat, I love you so much. Solat, I love you so much. We love solat. Solat, solat, solat. Everything must solat first. Sebelum makan, solat dulu. Sebelum buat kerja, solat dulu. Sebelum tidur, solat dulu. Whatever sebelum buat yang dunia, kita solat dulu. Mean that, itu bermakna we love solat. Bersihkan hati. Cici. Bersihkan hati, bersihkan juga perlakuan cantik peribadi. Cantik juga kehidupan. Cantik cici. Hebat tu. Hebat. Yang indah itu solat. Yang dekat itu mati. Orang yang tidak dapat keindahan solat, tolonglah bertaubat. Solat ini kita kena paksa diri. Fast. Aku tak pernah bangun pukul 3 pagi. Aku tak pernah bangun 2/3 malam. Aku tak pernah bangun sebelum subuh. Aku tak pernah bangun. Aku malam ni aku nak bangun juga. You kena lawan diri. Kena lawan. You have to fight for yourself. Fight. Kena lawan. Assalamualaikum, Hadir dari Ipoh Perak, Azmi. Apa khabar? Ipoh Perak, Ipoh Mali. Tajuk kita hari ini, mati dan kiamat itu dekat. 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 Kematian itu dekat. Tetapi yang indah ialah solat. Yang indah ialah zikir. Yang indah ialah sedekah. Yang indah ialah puasa. Yang indah ialah baca Al-Quran. Yang indah ialah sedekah. Sedekah. Yang indah puasa. Puasa Isnin Khamis. Rugi orang tak puasa Isnin Khamis. Semalam Khamis kan? Semalam Isnin kan? Hari ni Selasa. Selasa, Rabu, Khamis again. Allahu Akbar. Dapat puasa lagi. Kemudian Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Puasa lagi. Banyak-banyak ibadah. Hanya puasa. Allah tidak bercerita mengenai berapa besar pahala. Allah kata, siapa yang berpuasa itu, ibadat puasa adalah untukku. Sebab engkau akan rasa lapar. Tapi ibadat puasa kau buat khusus untukku. Allah kata. Maka, ganjarannya aku akan tentukan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Terlalu besar ganjarannya. Kalau solat sunat, fajar 2 rakaat, Allah boleh beritahu. Siapa yang solat sunat fajar sebelum subuh. Bila masuk waktu subuh, sebelum solat subuh, dia solat sunat fajar 2 rakaat, maka pahalanya dunia dan isinya lebih besar daripada dunia dan isinya. 2 rakaat. Apalagi orang yang puasa Isnin Khamis. Macam Cici puasa Isnin Khamis dia. Kalau tak uzur lah. Kalau uzur dia tak puasa lah. Tapi takkan hari-hari uzur. Takkanlah setiap hari Khamis Isnin uzur kan. Cici macam tu lah. Bantu Atuk tap skrin. Terima kasih Cici. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang indah itu solat. Yang dekat itu kematian. Bila kita dengar ramai sangat orang terkena meninggal, benarlah kematian itu sungguh dekat. Semoga aku dan kau sempat bertaubat sebelum mati. Husnuzan. Husnuzan. Mati dalam kebaikan. Mati dalam husnuzan. Semoga kita mati dalam kebaikan. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Berakhir kebaikan. Kita bermula dengan asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita mengharapkan perkataan terakhir yang kita sempat sebut ialah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, garanti syurga. Ingat tu. Semoga lafaz yang terakhir, perkataan terakhir kita ialah la ilaha illallah. Itu perkataan terakhir kita. Sebelum solat, waktu kena buat sunat tu, silakan. Sebelum solat waktu cantik, qobliyah ba'diyah dia panggil. Cantiklah tu. Terima kasih semua sahabat yang semua hadir. Ombak pantai. Dalam live Atuk. Semoga kita dapat menang. Amin. Amin. Terima kasih banyak
kerana sudi hadir berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Jangan lupa tag orang lain tau. Nanti dia akan tutup, oh kau sampai hati ya. Sama WhatsApp group, tapi kau tidak tag aku sama tutup atuk buat live. Sekarang aku nak tutup kau di pada masyar nanti. Aku nak tutup ni. Sekarang pada masyar dia. Oh, kau dapat pahala ya. Kau dapat pahala dengan atuk berborak kematian apa semua. Tapi kau tak cerita kat aku. Dia akan tutup tau. Sebab dia rakan kau. Dia adik-beradik kau. Dia sama WhatsApp group. Tapi kau tak tag. Tapi apabila kau tag dia tak masuk. Itu dia punya hal. Dia tahu, aku dah tag kau. Siap kali atuk buat live, aku tag kau. Kau buat tahu je. Habis lepas. Jangan. Benda seperti ini, jangan main-main. Jangan main-main. Kita tag dapat, dapat pahala. Dia masuk, dia dengar, kita dapat pahala. Bayangkan 10 orang. Kalau kita sendiri 10 pahala. Mas tag 10 orang lain. 100 pahala, dah 110 pahala. Kita nak masuk syurga. Alhamdulillah Azmi. Terima kasih. Jadi amalan tag ni sebenarnya ialah amalan dakwah, menyampaikan supaya orang masuk. This is modern technology. Iaitu kita tag ni mana panggil. Macam azan lah. Macam kita nak panggil solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa azan itu penting? Kerana nak manggil semua orang solat. Jadi si pengazam ini, orang yang panggil kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Penting. Tok, doakan saya Tok supaya saya menjadi insan yang bertakwa dan rajin bersedekah. InsyaAllah. Atuk doakan. Amin. Bertakwa. Semoga jadi orang bertakwa dan rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Kenapa kita harus ingat mati? Kenapa kita harus ingat kiamat? Kerana kematian itu pasti. Jawapannya mudah. Kerana kematian itu pasti. Bukan reka-reka. Bukan. Hati sepi seorang perindu. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Saya terjaga tengah malam. Banyak kali saya jaga. Tapi saya tak buat solat. Rugilah. Terjaga. Malam ni, kita diikat oleh syaitan 3 rantai. Malam ni. 3 rantai. Rantai yang pertama, apabila kita terjaga, berarti rantai pertama tu urai. Kita jaga je, rantai pertama tu urai. Bagaimana nak lepaskan rantai yang kedua? Pergi ambil wuduk. Ambil wuduk, berarti rantai yang kedua putus. Bagaimana nak putus rantai yang ketiga? Solat. Tahajud. Putuslah 3 rantai. Orang yang berjaya memutuskan 3 rantai syaitan ini, maka dia pun berjayalah. Berjayalah menghadapi gangguan syaitan. Tapi saya berdoa aja. 1 rantai je lah. Kalau berdoa aja 1 rantai je lah. Kita nak 3 rantai. 3 rantai. Bismillah. Kita nak 3 rantai diputus. Yang besar itu nafsu. Yang berat itu amanah. Yang jauh itu masa. Yang indah itu solat. Yang dekat itu mati. Yang indah itu solat. Indahnya solat. Indah itu solat. Imam Ghazali. Indah solat. Hiduplah sebagaimana engkau sukai. Hiduplah sebagaimana engkau sukai. Tetapi ingat, bahawasanya engkau akan mati. Kau nak hidup sebagaimana kau suka, kau buatlah. Kerana buat yang maksiat ke apa ke, yang baik ke apa, kau buat. Tapi kau kena ingat kau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahawasanya engkau akan berpisah dengannya. Kau boleh bercinta, berkasih, bersayang. Tapi jangan lupa engkau akan berpisah satu hari nanti. Dan buatlah apa yang engkau kendaki. Tetapi ketahuilah bahawasanya engkau akan dibalas dengan setimpal dengan apa yang engkau lakukan. Kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali. Saya bermimpi melalui titian Siratal Mustaqim. Lalu saya melihat di bawah orang menjerit dalam api kepanasan. Begitulah api neraka. Api neraka Azmi. Niat tu ada tu. Hati sepi. Niat tu ada. Niat tak putus lagi. Kena pergi ambil wuduk baru putus. Ambil wuduk baru putus. Bagus Azmi. Dah dapat mimpi macam tu. Supaya membukakan. Itu hidayah tu. Itu hidayah Azmi. Hidayah. Diberi gambaran. Hidayah menakutkan kita.
Memang menakutkan. Menakutkan. Menakutkan kita. Itulah kita. Itu baik. Sesungguhnya mati itu benar. Mati itu benar. Seksa kubur itu benar. Alam barzah ni benar. Seksa kubur. Alam barzah itu benar. Alam akhirat itu benar. Sirat atau mustaqim itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Orang beriman, berukun iman 6 perkara. Kita kena percaya ni. Tak percaya tak ada iman. Percaya. Mati itu benar. Dah beramai dah orang mati kan. Tak payah cerita lah. Ini bukan mati drama. Mati drama bangun balik. Ini mati betul. Mati betul. Sabar hari mati. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padanya kita datang. Dan padanya kita kembali. Seksa kubur itu benar. Ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab. Kena seksa kubur. Allahu Akbar. Tak boleh jawab. Ma rabbuka. Tapi saya dah hafal tu. Ma rabbuka. Allah Tuhan kami. Saya dah hafal tu. Alam kubur mulut tak boleh bercakap bro. Iman yang bercakap. Bukan kita yang bercakap. Bagi orang tak solat, bagi orang tak puasa, tak ni, habislah. Dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Ma rabbuka. We don't know. We don't know. Habislah. Seksa kubur. Siapa Rasul kamu? I don't know. Habis. Seksa kubur. Alam barzah. Apabila masuk seksa kubur, sementara menunggu kiamat, kita berada di alam barzah itu benar. Alam akhirat juga benar. Alam barzah ni lama. You bayangkan, Nabi Adam AS berapa juta tahun sudah wafat. Sampai sekarang belum kiamat, belum dibangkitkan. Rasulullah wafat 1400 tahun dahulu. Belum dibangkitkan. Bila dibangkitkan? Setelah di padang mahsyar. Kita tak tahulah. Jadi berapa lama kita akan diseksa dalam kubur. Allahu Akbar. Sebelum masuk neraka. Kalau kita ada dosa sebelum masuk akal akan diseksa dalam kubur. Menunggu hari kiamat. Kalau mati hari ni, kiamat besok, cepatlah. Kalau mati hari ni, 2000 tahun lagi baru kiamat. Bermakna 2000 tahun kau akan diseksa dalam kubur. Belum lagi neraka. Belum lagi neraka bro. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Seksanya orang yang kena seksa dalam kubur. Allahu Akbar. Thank you semua yang hadir Cici. Batu Atuk skrip. Skrip sahabat dua. Thank you semua Batu Atuk. Terima kasih sahabat dua. Semoga memberi manfaat kepada kita. Mati itu benar. Seksa kubur itu benar. Bayangkan orang yang meninggal. Semasa dalam kubur, ular besar datang. Badan dihimpit. Sehingga tulang rusuk jadi macam ni. Tanah himpit. Allahu Akbar. Beratnya ya Allah. Tetapi bagi orang yang beribadah, bagi orang yang ada kawan-kawan ikhlas, kawan-kawan ayat Al-Quran, bagi orang yang ada kawan-kawan sedekah, bagi orang yang ada kawan-kawan zikir, mereka ini akan membantu. Di alam kubur itu gelap. Tiba-tiba datang satu cahaya. Siapakah kamu? Akulah surah Al-Ikhlas yang kau baca setiap hari. Aku datang untuk bersama denganmu. Allahu Akbar. Baru kita sedar masa itu. Surah Al-Ikhlas itu penting untuk memberi cahaya kepada kita. Itu baru surah Al-Ikhlas. Kalau surah Al-Baqarah, banyak lagi, besar lagi. Bayang kau, apabila elektrik rumah kau tak ada, tiba-tiba blackout. Apa yang kau cari? Lilin kan? Cari lilin. Orang tanya, alah lilin, selalu pakai spotlight kat rumah. Hari ni lilin, tak apalah, asalkan ada cahaya. Apabila gelap kan. Jadi tak apalah, asalkan ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallah. Asalkan ada qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya 4 ayat. 4 ayat. Akan membawa cahaya kepada kita. Tapi orang yang sombong, dia tidak akan baca. Dia tidak akan beramal.
Itulah orang sombong. Orang sombong ini bukan menunjuk duit banyak. Orang sombong ini bukan bawa kereta besar, rumah besar. Tidak. Orang sombong ini ialah orang yang tidak nak mengikut amal ma'ruf nahi mungkar. Itu orang sombong. Itu orang sombong. Kalau kita ajak, okey, jom kita solat sunat duha. Now is duha time. Dia buat dak je. Itu orang sombong. Orang sombong seperti ini akan dibakar di api neraka. Nauzubillah min zalik. Masya-Allah. Ingat kita diseksa, dikubur ni lama cici. Lama. Tapi bagi orang yang cukup beramal ibadat, dia selesa berada dalam kubur. Macam aircon, luas. Sebahagian daripada taman-taman syurga dalam kubur dia. Hebat. Sebab itu, orang yang nak meninggal dunia, Allah buka pintu syurga padanya. Ataupun Allah buka pintu neraka padanya. Masa tu dia tersenyum. Sebab tu orang kata, dia tersenyum lah masa meninggal. Dia sudah nampak tempat dia di taman syurga. Bukan masuk syurga lagi, bukan. Di taman syurga. Dia sudah nampak. Dia senyum. Tapi orang yang berkerut muka dia, dia sudah nampak serambi-serambi neraka. Na'udzubillah min zalik. Ingat, sebelum kita diseksa kubur, disiksa ke dalam neraka, kita diseksa di kubur. Di kubur tu dia diseksa dah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi tu, saya selalu amalkan surah Al-Fatihah tu. Boleh. Surah Al-Fatihah pun datang jadi kawan kau di akhirat nanti. Surah Al-Fatihah, ya. Ingat, surah Al-Fatihah itu surah yang ibu segala surah-surah yang lain. Sebab itu surah Al-Fatihah ini diwajibkan semasa solat. Dibaca. Tak baca surah Al-Fatihah, tak sah solat. Tak salah. Sebab dalam surah Al-Fatihah 7 ayat itu, 3 ayat mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan 4 ayat adalah permohonan kita dengan Allah. Kita sudah berdoa. Sebab itu atuk sentiasa baca surah Al-Fatihah. Sebab 3 ayat Al-Fatihah mengagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku hanya menyebut nama-Mu, Ya Allah. Yang pemurah lagi penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tak ada benda, tak ada makhluk, tak ada apa, Ya Allah. Segala puji bagi Allah. Aku puji-Mu, Ya Allah. 2 kan? Malik Yaumiddin. Ya Allah, Engkau lah menguasai hari akhirat. Kita mengagungkan Allah. Dia pemurah, penyayang. Aku puji-Mu, Ya Allah. Dan Engkau lah yang menguasai hari pengadilan. Ya Allah, adalah diriku dengan sebaik mungkin. Adalah diri kami semua dengan sebaik mungkin, Ya Allah. Supaya tidak ada dosa kepada kami. Sebab Dia mengadilkan kita. Dia hakim. Itu 3 ayat yang pertama. Masuk ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah. Padamulah kami mohon pertolongan. Kita minta, Ya Allah, aku tahu Engkau menguasai hari akhirat, hari pengadilan. Ya Allah, aku tahu Kau Maha Pemurah Penyayang. Ya Allah, Engkau yang menguasai dunia dan akhirat. Ya Allah, maka aku sembah-Mu. Malik Yaumiddin. Aku tak sembah benda lain. Tak sembah lain. Dan aku memohon padamu, minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Aku minta kepadamu, Ya Allah. Minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Apa makna jalan lurus? Ialah jalan kepada jalan yang menuju kepadamu, Ya Allah. Tak ada jalan belok-belok. Itu surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Kau tunjuk kepada para rasul-rasul, para nabi-nabi, para ulama, para ahli syurga. Itulah jalan yang kami nak. Itu jalan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak kepada jalan orang yang ingkar dengan Engkau dan tidak kepada jalan orang yang sesat. Jadi 4 ayat terakhir kita minta dengan Allah. Lepas tu kita sentiasa baca surah Al-Fatihah, kita kena faham makna dia cantik. 3 ayat pertama kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. 17 kali satu hari kita mengagungkan Allah. Itu bagi orang yang solat wajib saja. Tapi bagi orang yang solat sunat, sampai 50 rakaat, berarti 50 kali puji Allah. Dan 50 kali membuat permohonan dengan Allah SWT.
Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan ke arah Rasul. Jalan ke arah Nabi. Jalan ke arah ahli-ahli syurga. Itu jalan yang kita nak. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Terima kasih tu. Terima kasih. Jadi bacalah surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Banyak fadilah. Sebab tu setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, kita mesti berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita khusyuk, baru kita memahami apa itu bacaan dalam solat dan khususnya bacaan Al-Fatihah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tidak ada lain. Apabila aku nak memulakan tugasanku, aku mesti menyebut namamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hanya mulah tempat aku pujimu, ya Allah. Kita berdialog dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemurah, penyayang. Maha Pemurah dan Pengasih, ya Allah. Tidak ada lain lagi. Malik Yaumiddin. Ya Allah, Engkau mengasihi hari kiamat, hari pengadilan, ya Allah. Ampunlah dosaku, ya Allah. Ampun dosaku, ya Allah. Allah menjawab, tengok, hamba-Ku sudah mengagungkanku. Dan terus kita minta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadir dan najib. Ya Allah, aku tak sembah lain dah. Ya Allah, aku sembahmu. Ya Allah, aku tak minta pada orang lain dah. Aku minta padamu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Aku minta jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang murni, jalan yang jelas, jalan yang bercahaya, jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jumpa dengan Allah. Jalan ihdinas siratal mustaqim, kita nak jumpa dengan Allah. Bila kita nak jumpa dengan Allah, kita akan lalu. Kita akan jumpa dengan ahli-ahli syurga. Kita akan jumpa para nabi, para rasul, Rasulullah SAW. Sehingga kita boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Tapi tidak kepada orang yang engkar. Waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan orang yang sesat. Mana kita minta satu keadaan yang begitu luar biasa sekali. Joy, pelik tu. Macam mana Arsenal boleh kalah dengan Everton, Liverpool pun menang. Itulah bola. Kalau bola 4 persegi memanglah, tapi bola bulat. Bola bulat. Bola bulat. Tapi Manchester United sudah tempat ketiga sekarang. Comedy bersama dengan Tok hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok. Mati dan kiamat itu dekat. Sesungguhnya mati itu benar. Sesungguhnya seksa kubur itu benar. Alam barzah itu benar. Alam akhirat itu benar. Siratal mustaqim itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah mati itu tiada syarat tua. Dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Bukan menjadi syarat tua baru mati, tidak. Muda pun mati. Bukan menjadi syarat sakit baru mati, tidak. Sehat pun sakit, sehat pun mati. Tidak. Jadi jangan mengabaikan, jangan selalu kata muda lagi. Bila lagi nak enjoy? Allahu Akbar. Masya Allah. Atau bagi penangan yang begitu sedih tu. Itulah yang benarnya. Yang benarnya. Yang benarnya. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita sambung lagi besok. Jadi kita kena ingat kematian begitu dekat. Dalam firman Allah yang bermaksud tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Memang kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ada orang diuji dengan kebaikan, ada orang diuji dengan keburukan. Tapi semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekianlah saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Atuk berdoa semoga kita sentiasa sihat, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan niaga kita, segala pekerjaan kita.
Dan sentiasalah mengutamakan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam apa juga tindakan kerja kita seharian. InsyaAllah semoga selamat, semoga happy, keluarga bahagia, sampai daripada dunia, alam barzah dan akhirat. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala